PDRM tidak pernah henti siasatan kes 1MDB. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nazami, berita tengah malam. Polis Raja Malaysia tidak menolak kemungkinan akan menahan individu lain yang dikaitkan dengan kes siasatan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Ketua Polis Negara Tan Sri Nazaruddin Hussein berkata pihak polis tidak pernah menghentikan mana-mana siasatan yang dibuka. Kita tidak pernah memberhentikan siasatan dan semua suspek atau mana-mana orang juga memang dalam radar kita. Dan kita juga akan menyemak dengan agensi Security Commission sekiranya Jasmine Low ni dikendaki. Jelas beliau, Jasmine telah direman dan disiasat Jumaat lalu di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Polis masih menjalankan siasatan dan akan bekerjasama dengan agensi lain seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Puan-puan sahabat media semua. Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi membuat laporan polis terhadap 3 individu kerana mengeluarkan dan menyebarkan beberapa kenyataan palsu bersifat menfitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Individu berkenaan adalah aktivis politik Badrul Isham Shahrin atau lebih dikenali sebagai Cik Gubat, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan dan Regi Jesse Raudin. Bukti-bukti konklusif dan menyeluruh yang menyangkal sekeras-kerasnya kenyataan palsu tersebut akan dikemukakan kepada pihak polis semasa siasatan kelak. Beliau yang ditemani Peguam Datuk Seri Anwar iaitu Datuk S. Sankara Narayana Nair berkata hartanah yang didiaminya adalah termaktub dalam perjanjian pajakan olehnya selama 10 tahun ditandatangani pada tahun 2020 lama sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, Sankara Narayana Nair berkata pihaknya mempunyai bukti dan dokumen berkaitan perjanjian pajakan kediaman Anwar di Sungai Long Kajang namun ia tidak boleh didahkan kepada umum. Beliau bercakap kepada media selepas membuat laporan polis itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya. Ini pula mengenai laporan polis yang dibuat oleh Angkatan Muda Keadilan AMK Selangor berhubung kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor yang didakwa menghina Sultan Selangor. Ketua AMK Selangor Izzuan Kasim menggesa pihak berkuasa segera menyiasat serta mengambil tindakan terhadap perbuatan yang disifatkan menyentuh isu 3R, kaum, agama dan raja. Seperti maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada umum, ya, IGP pun ada bagi tahu untuk ahli-ahli politik ni tidak menyentuh 3R. Jadi saya ingat Sanusi ni dia dah sampai tahap yang melampau lah, sebab beliau hadir ke Selangor memberi ceramah, lepas tu dia mengutuk Tuanku Sultan Selangor. Beliau berkata demikian kepada media selepas membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam. Sebelum ini tular satu video Muhammad Sanusi yang mengeluarkan kenyataan menghina Sultan Selangor. Turut didakwa meremehkan pelantikan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari. Polis berjaya menahan seorang lelaki warga negara Nepal yang disyaki membunuh seorang lelaki yang juga warga negara Nepal di Taman Merdeka Jaya, Batu Berendam, Melaka, Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit berkata lelaki berusia 20 tahun itu ditahan dalam bas di hentian rehat Pedas Linggi, Negeri Sembilan ketika cuba melarikan diri ke arah utara. Polis menerima makluman daripada majikan yang menemui mayat mangsa di asrama pekerja di sebuah rumah kedai 3 tingkat di Taman Merdeka Jaya pada pukul 6.42 petang hari yang sama. Ia selepas mangsa tidak hadir bekerja. Sejurus tiba di lokasi, polis menemukan mayat lelaki di dalam tandas dengan keadaan berlumuran darah. Turut ditemui sebatang kayu dan kabel telefon berhampiran mayat. Hasil soal siasat mendapati suspek tidak puas hati dengan mangsa yang dikatakan meminjam dan mencuri duit suspek serta lambat membuka pintu setiap kali suspek pulang ke rumah.
Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi dan penyebaran berita palsu mengenai kejadian itu. Seorang penumpang kereta maut selepas kenderaan dinaiki terlibat kemalangan dengan sebuah lori di kilometer 29.1 Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan sedenak Kulai, Johor. Manakala pemandu kereta berkenaan cedera. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kulai, Fauzi Cedris memaklumkan mangsa yang maut merupakan lelaki berusia 20 tahun. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut sementara mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Kulai. Bagaimanapun lori yang dipercayai terlibat dalam kemalangan itu tidak ditemui. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Baik, skim gaji penjara awam disaran dinaikkan secara berperingkat berdasarkan keupayaan ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu akan dikemukakan dalam mesyuarat dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Mohamad dalam masa terdekat. Beliau turut mengakui kadar upah dan alaun penjawat awam ketika ini masih terlalu rendah. Berikutan, belum ada jawatan kuasa khusus dipengerusikan pemimpin tertinggi negara bagi tujuan berkenaan. Saya akan berkongsikan mesyuarat pertama dengan KSN, KPPA dan beberapa menteri dan pegawai untuk meneliti keseluruhannya skim perkhidmatan dan persaraan penjawat awam dan melihat keupayaan kewangan kita, bagaimana kita boleh perbaiki dan tingkatkan. Dan saya akan cadang supaya peningkatan itu berperingkat. Mungkin kita naik secara berperingkat melihat kepada keupayaan ekonomi. Beliau berkata demikian dalam program Cangna Madani Perdana Menteri bersama agensi perkuasaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Kerajaan dan rakyat pada agensi penguatkuasaan. Dalam pada itu, penilaian semula secara menyeluruh skim perkhidmatan awam dilihat penting agar pelaksanaannya dapat diselaras mengikut keperluan terkini. Ia juga bagi memastikan kelengkapan perolehan dapat diperbaharui. Macam saya skim penguatkuasa, saya berharapkan ada satu inisiatif yang terbaik bagi kami penguatkuasa dengan kekangan keadaan ekonomi dengan cabaran masa depan yang agak getih sikitlah bagi penguatkuasa. Saya berharaplah ada inisiatif ataupun elon-elon yang terbaik bagi kami penguatkuasa itu sendiri. Saya juga bersetuju dengan pandangan permintaan dan yang akan dibagi adalah kenderaan jabatan sendiri, terutama pada kami unit pentadbiran. Memang kenderaan teruk, kenderaan kami masih guna sagar dan wajah, paling lama wajah lah. Harapnya dapat bertukarlah seluruh JPJ. Infografik perbelanjaan barangan runcit yang disiarkan Jabatan Komunikasi Masyarakat JKOM adalah menepati tarif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, bagaimanapun JKOM perlu peka dan mengambil kira situasi semasa bagi mengelak salah faham dan kekeliruan. That this is will be much better coordinated in future. But I have checked with both JCOM as well as KPDN and ascertained that in terms of the numbers that were presented in said graphic, the numbers are correct, factually correct. Satu sesi rundingan akan dibuat bagi mencari kesepakatan dalam isu tersebut. 6
6,735 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela akan bertugas pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 di 6 negeri. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah berkata, kesemua anggota rela itu akan membantu polis memastikan kelancaran dan keselamatan sepanjang tempoh pilihan raya. Anggota rela berkenaan akan dihantar ke semua tempat, terutama kawasan-kawasan panas yang dikenal pasti. Akan bersama-sama dengan polis dan mengikut apa yang diarah dan dikendaki oleh anggota bersama lain. Di semua kawasan-kawasan akan ditempatkan rela. Terutama sekali di kawasan-kawasan hotspot berisiko tinggi. Jadi yang penting rela PDRM telah punya pengalaman dalam bertugas di mana-mana pilihan raya, baik area umum atau pilihan negeri. Jadi tahap kesiapsiagaan baik polis dan rela sudah di peringkat maksimal. Beliau ditemui selepas merasmikan program ramah mesra anggota rela Pulau Pinang. Lebih 100 kerusi akan dipertandingkan Barisan Nasional BN dalam Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Amidi berkata, semua urusan penentuan calon sudah selesai dan akan diumumkan secara rasmi 21 Julai depan. Kita dah settle sepenuhnya. InsyaAllah 21 bulan ni Barisan Nasional akan membuat pengumuman secara resmi calon-calon mengikut kawasan-kawasan yang telah kami persetujui, dan ketika itu watikah-watikah akan diberikan dan calon-calon akan berada di situ ketika pengumuman dilakukan. Sementara itu, Presiden Amanah Datuk Seri Mohamad Sabu menyatakan parti tersebut tidak diperuntukkan banyak kerusi, namun kebanyakan calonnya akan diletakkan di kerusi sama yang dimenangi pada pilihan raya lepas. Mesyuarat khas berkaitan urusan pilihan raya kecil PRK Parlimen P036 Kuala Terengganu akan diadakan pada 18 Julai 2023. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menerusi kenyataan maklumkan telah menerima laporan Hakim Pilihan Raya pada 12 Julai 2023 sebagaimana diperuntukkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 berkenaan keputusan mahkamah yang membatalkan pilihan raya bagi bahagian pilihan raya Parlimen P036 Kuala Terengganu pada 19 November 2022. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR dan Seri Abdul Ghani Saleh bagi membincangkan tarikh-tarikh penting PRK Parlimen P036 Kuala Terengganu seperti tarikh rit, hari penamaan calon, hari pengundian dan persiapan lain. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat khas tersebut. Kuasa autonomi diberikan kepada pengetua pusat sekolah tingkatan 6 untuk melonggarkan syarat kemasukan pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, melalui kuasa autonomi itu, pengetua diberikan kebenaran menawarkan kemasukan kepada pelajar yang layak dan perlu menyambung pelajaran sekiranya masih terdapat kekosongan. Pembaharuan ini adalah untuk memberikan peluang kepada lebih ramai pelajar untuk meneruskan pengajian ke institusi di bawah KPM. Jadi kita ada autonomi ini akan membolehkan guru besar pengetua ini mengenal pasti sendiri pelajar-pelajar yang berpotensi yang tak ada barangkali memerlukan guidance untuk masuk belajar dan menawarkanlah kepada pelajar-pelajar ini untuk mengikuti pengajian di tingkatan 6. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengurangkan juga kadar keciciran sekiranya ada mereka ini yang kita kenal pasti mempunyai seharusnya mempunyai ruang untuk sambung belajar tapi tak ada akses. Hubungan strategik Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar dengan institusi pengajian tinggi tempatan mampu kukuh peranannya sebagai pusat kecemerlangan akademik sektor perkhidmatan awam. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, persidangan antarabangsa komunikasi budaya dan media kontemporari Glocom 2023 memperkuat hubungan dua hala antara para akademik dan pengamal industri media. Dia adalah usaha untuk memberi satu
gambaran tentang perubahan dalam dunia komunikasi dan aspek-aspek media yang terbaru kepada terutama kepada mahasiswa dan juga pengamal, mendengar daripada pengamal-pengamal media serta ahli-ahli akademik. Saya sangat mengalulukan. Beliau berkata demikian pada sidang media Glocom 2023 di Bangi. 60 pembentangan kertas kerja berkaitan komunikasi dan media akan dibentangkan sepanjang persidangan ini. Kementerian Komunikasi dan Digital juga rancang untuk anjur lebih banyak program seumpama bagi menarik penyertaan mahasiswa dan pengamal media. Ia selaras Matlamat Malaysia Madani yang mengangkat pembaharuan menerusi kerjasama akademik dalam industri komunikasi. Permintaan tinggi mendorong kerajaan mengimport makanan mencecah 62 bilion ringgit setahun. Menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, selain didorong faktor permintaan pengguna, pertukaran mata wang asing juga menjadi punca nilai import makanan meningkat. Previously was about 48 billion, not only in terms of exchange rate, but also in terms of the demand of the consumers in Malaysia. We need to import. So otherwise, we'll be facing a lot of problems. Antara makanan yang diimport adalah bawang, gandum dan jagung. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman di antara Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora dan Institut Penyidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Strategi terbaik bagi meningkatkan gaji rakyat sedang dirangka. Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia sedang memutuskan butiran dan mekanisme dasar akhir berdasarkan pertimbangan menyeluruh. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, pertimbangan itu termasuk kemampuan dan kesan kos kepada sektor swasta, pelaksanaan secara berperingkat dan persetujuan bersama 3 pihak antara kerajaan, majikan dan pekerja. Sesi libat urus dengan pemegang taruh utama iaitu kerajaan, majikan dan pekerja juga akan diadakan untuk mendapatkan pandangan semua pihak. Gaji yang tidak setara dengan kos sara hidup adalah isu pokok yang menjadi penghalang kepada perolehan Malaysia ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Orang ramai disaran agar membuat pelaburan sebagai alternatif simpanan kewangan. Menurut Pensyarakanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Dr. Rabiel Tul Munirah Alpandi, antara yang popular dan memberi pulangan jangka masa panjang adalah pelaburan emas. Menurut Dr. Rabiatul, pelaburan emas dilihat lebih mudah memandangkan terdapat banyak institusi kewangan yang menawarkan skim pelaburan ini dengan harga berpatutan. Yang ketiga adalah saya boleh sarankan daripada segi pembelian emas ataupun simpanan dalam bentuk emas. Jika jangan tengok pada sudut satu jangka masa yang pendek. Okey, jika kita tengok satu yang pendek memang harga emas turun dan naik. Tapi dalam kita lihat satu jangka masa yang panjang, ianya terbukti harga emas adalah naik sentiasa. Sebenarnya sekarang ni banyak dah platform ataupun bank yang telah mengeluarkan alternatif di mana sekarang kalau kita lihat di bank kita boleh membeli ataupun melabur emas serendah RM10. Tambahnya, skim pelaburan emas boleh didapatkan secara fizikal atau dalam talian. Pernas harus kekal di bawah KUSKOP seperti diputuskan Kabinet awal tahun ini. Bagaimanapun, KUSKOP sedia berbincang dengan KPDN mengenai hasrat untuk kembalikan Pernas bawah seliaannya. Keputusan meletakkan Pernas sebagai agensi di bawah KUSKOP telah pun diwartakan, telah pun diputuskan di dalam Kabinet Persekutuan pada awal tahun ini dan saya percaya keputusan itu harus kekal. Bagaimanapun sekiranya ada hasrat daripada KPDN untuk berbincang lebih lanjut, kita terbuka dan kita akan menyatakan pandangan-pandangan kita. Beliau mengulas kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, bahawa pihaknya sedang berusaha mengembalikan Pernas sebagai agensi bawah kementeriannya.
Ia bagi mengurangkan kecelaruan dalam penyelarasan industri franchise. Ketika ini, akta berkaitan franchise diselia KPDN manakala latihan dan bimbingan berkaitan dikendali KUSKOP. 100 usahawan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM bakal terima manfaat menerusi program pemerkasaan usahawan veteran ATM PUVET tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Ali Zahari, 1,000 usahawan veteran ATM di seluruh negara telah dikenal pasti untuk pelaksanaan projek rintis ini. Pada tahun ini ada 100 usahawan di seluruh negara di kalangan veteran itu yang akan kita bantu melalui program sokongan ini dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi ini antara program Empower Veteran kita yang mana kita berharap dengan sokongan ini di samping kita terus memberikan pengetahuan di mana JEF akan terus melaksanakan program-program upskill dan reskill di kalangan veteran. Dalam pada itu, 5 usahawan veteran ATM terpilih menerima geran padanan bernilai RM5,000 menerusi inisiatif sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar oleh Kementerian Desa dan Wilayah. Alhamdulillah, mula-mula saya ucapkan terima kasihlah kepada Kementerian Pertahanan, kepada pihak Berhebat, pihak MARA. Bila dapat geran bantuan macam ni, dapatlah saya memperbaiki lagi kedai saya untuk barang-barang yang dah lusuh, kan, sedikit sebanyak dapat membantu dana untuk menambah baikkan kedai saya lah. Saya berterima kasih kepada pihak Berhebat, JEF dengan KDKW dengan MARA yang beri peluang kepada anggota veteran untuk menerima sumbangan geran ni lah. Sebab saya pun tak sangka, sebab saya pencen 10 tahun lebih tak ada pencen. Jadi saya ingatkan macam selalu fokus untuk yang berpencen. Jadi dapat call yang menyatakan saya terpilih pun kan di senarai pendek tu pun saya dah terima kasih. Saya banyak-banyak terima kasih kepada KKDN, Berhebat, JEF semua. Saya banyak-banyak terima kasih. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Selangor sasar lebih 200 penganjuran jualan agro madani. Ia dilakukan dengan kerjasama 3,000 usahawan agro membabitkan nilai jualan RM3 juta tahun ini. Daripada 200 sesi ini, kita telah mencapai sebanyak RM650,000 dalam 40 sesi yang telah kita laksanakan. Dan sebahagian besar ini kita tengok kita telah membantu lebih kurang 3,000 petani. Setiap minggu pihak Farma Selangor mengadakan program Agro Madani khususnya di pejabat-pejabat kerajaan dan juga di seluruh daerah. Pada bulan ini saja kita fokus sebanyak 40 lokasi di negeri Selangor sahaja. Beliau berkata demikian selepas melawat jualan agro madani di Kementerian Dalam Negeri Putrajaya. Melalui program ini, komoditi jualan diperluas meliputi produk segar dan barang kawalan dengan penjimatan 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat bagi komoditi terpilih. Baik, kita ke perkembangan kejohanan kriket antara negeri 2022 bawah 19 tahun. Pasukan kriket Selangor mendahului saingan akhir kumpulan selepas menewaskan Perak dengan catatan 167 larian dan 4 wiket. Ketua Jurulatih Kriket Selangor, Roshan Sena Singh berkata, turun sebagai pasukan pilihan, beliau yakin pasukannya mampu untuk memberikan yang terbaik pada kejohanan kali ini. Untuk saya dan juga Selangor Kriket, yang paling penting adalah Sukma Sarawak 2024. So ini adalah satu preparasi untuk kita cari player yang boleh main dalam level itu. So selepas ini kita pun ada interstate senior team. So dewasa. Selangor bakal bertemu Kelantan esok di Padang Kriket Bayu Mas Oval, Kelang, Selangor.
Ini pula berita kejohanan akuatik dunia di Fukuoka, Jepun. Gandingan Ratu Terjun Negara Datuk Bandar Larinong dan Nur Nabita Sabri menjadi sandaran pingat buat negara bagi acara 10 meter platform seirama wanita. Kejohanan berlangsung selama lebih 2 minggu dan akan berakhir 30 Julai ini. Setiausaha Kehormat Persekutuan Renang Malaysia MS Andy Lau berkata mereka berpeluang cerah meraih kedudukan podium sekaligus menempah slot ke Sukan Olimpik 2024 di Paris jika mampu melakukan terjunan mengagumkan dalam kejohanan berkenaan. 3 pasangan terbaik yang bersaing bagi acara seirama akan mendapat tiket ke Sukan Olimpik 2024 manakala 12 penerjun terbaik dalam acara individu turut layak ke Paris. Tahun lalu gandingan Datuk Pandalela Nur Nabita pernah meraih gangsa dalam kejohanan sama yang berlangsung di Budapest, Hungary. Ini pula kejohanan badminton remaja Pekat Dunia 2023. Atlet negara Edmund Teo cemerlang merangkul pihak gangsa dalam acara persorangan lelaki yang berlangsung di Brazil semalam. Pertembungan separuh menyaksikan Edmund tewas di tangan wakil Switzerland Zeno Beldega dengan keputusan 14-21, 18-21. Keputusan itu membolehkan pemain berusia 17 tahun itu membawa pulang pinggat gangsa. Ini sekaligus merupakan pencapaian terbaik Edmund dalam penampilan pertamanya di kejohanan badminton remaja pekat peringkat dunia. Kejayaan Edmund ini juga merupakan pencapaian sulung negara memenangi pingat bagi acara persorangan lelaki. Pemain persorangan wanita Boon Wei Ying pada 2019 berjaya menghadiahkan pingat gangsa dalam kejohanan sama yang berlangsung di Taiwan. Perkembangan kejohanan olahraga Asia ATF di Bangkok, Thailand. Jago baling tukul besi negara Jackie Wong menutup tirai saingan sekadar berada di kedudukan ke-6 apabila melakukan balingan sejauh 65.07 meter. Catatan itu bagaimanapun jauh daripada rekod kebangsaan yang dipegangnya iaitu 68.22 meter yang dilakukan ketika kejohanan olahraga kebangsaan pada 2019. Acara itu dimenangi atlet Cina Wong Qi yang melakukan balingan sejauh 72.13 meter diikuti Shukrob Kojiv dari Uzbekistan yang meraih perak dengan catatan 71.83 meter. Gangsa menjadi milik atlet Jepun Shota Fukuda dengan balingan sejauh 71.80 meter. Sementara itu, atlet 110 meter lari berpagar negara Muhammad Rizwa Haizat Muhammad gagal dalam usahanya untuk melangkah ke pentas final. Pelari kelahiran Sarawak itu menamatkan saringan pertama di kedudukan keempat dengan catatan 13.85 saat. Dengan misi mesti menang, semangat perjuangan terus diledakkan dalam setiap pertembungan. 14 pasukan, satu sorakan. Liga Super 2023 bersama kami di RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Muhammad Syedasami, tekad perpaduan penuhi harapan.